Selamat malam semua. Topik kita pada kali ini adalah merumuskan pemikiran. Merumus pemikiran dalam puisi Melayu tradisional, puisi Melayu moden dan juga prosa Melayu tradisional. Menggunakan kaedah PMI iaitu plus, minus dan interesting. Pemikiran yang pertama adalah saya memilih pemikiran bagi syair Pesanan Ibu karya Zurina Hasan. Pemikiran yang terdapat dalam syair tersebut adalah pemikiran pendidikan. Pemikiran pendidikan dikatakan positif kerana pentingnya ilmu pengetahuan bagi melahirkan generasi yang bijak pandai. Contohnya, dengarlah anak ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Teks ini menegaskan bahawa pendidikan mampu menjadi ejen perubahan masa depan yang memegang paradigma menghapus kemiskinan. Contoh yang kedua adalah ilmu itu pelindung diri, seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan berduri, itulah tanda orang jauh hari. Ilmu ibarat perisai yang tajam untuk melindungi diri daripada segala bentuk cabaran. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia yang berilmu sentiasa berfikir dahulu sebelum bertindak. Tindakan ini mengurangkan manusia daripada terjerat dalam pelbagai masalah. Ilmu pengetahuan sangat penting terutamanya untuk membantu masyarakat mengatasi masalah global seperti penyakit COVID-19 yang berlaku pada tahun 2020 yang lalu. Para ilmuwan yang syarat dengan ilmu pengetahuan mampu memecahkan atau mencari solusi bagi mengatasi penyakit ini merebak dengan berleluasa. Pemikiran pendidikan dari aspek negatifnya pula, pemikiran pendidikan dikatakan negatif kerana cetek ilmu pengetahuan boleh membawa penyesalan dalam kehidupan. Contoh teks, jangan jatuh ke lemah hina, nanti menyesal tidak berguna. Kalau hidup terasa susah, senang berhadapan dengan masalah. Contoh teks tersebut memberi pesanan bahawa sesiapa yang tidak berilmu akan dipandang hina oleh masyarakat. Suatu penghinaan boleh menimbulkan penyesalan serta membuka mata dan ruang kepada manusia bahawa ilmu pendidikan itu adalah sangat penting untuk dipelajari. Tanpa ilmu, kita sukar untuk mengubah status sosial. Tanpa ilmu juga kita tidak matang dalam berfikir, terutamanya dalam membuat keputusan. Ketidakrasionalan dalam berfikir membawa kepada segala masalah. Kurang pendidikan menjadikan masyarakat sukar memahami masyarakat yang berlain agama kerana mereka bersikap mementingkan diri dan sukar bersosial dengan orang lain. Pemikiran pendidikan dari aspek interestingnya pula, pemikiran pendidikan dikatakan istimewa kerana pendidikan mampu menjadi ejen perubahan dalam kehidupan. Contoh teks, lengkapkan diri dengan pelajaran, hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Petikan syair ini jelas menyatakan bahawa melengkapi dengan segala ilmu membawa satu bekalan yang bermakna untuk kehidupan. Dengan pendidikan, setiap masyarakat boleh meraih keinginan memperoleh kehidupan yang harmoni serta aman damai kerana wujudnya kefahaman antara masyarakat. Sikap ini menyebabkan masyarakat akan dipandang tinggi serta dijadikan teladan oleh rakyat negara luar bahawa pentingnya ilmu pengetahuan di jiwa. Dengan adanya pendidikan, setiap masyarakat yang berbeza agama akan lebih menghargai agama satu sama lain kerana hidup berdampingan, alangkah baiknya saling mengambil berat antara satu sama lain. Akhir sekali, negara dan masyarakat akan dalam keadaan yang harmoni dan juga aman damai. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran nasihat. Pemikiran nasihat dikatakan positif kerana ibu berpesan kepada anak-anak untuk rajin belajar kerana pendidikan sangat penting pada masa depan. Contohnya, orang tua sudah berpesan dunia bagai lautan dalam. Petikan ini menunjukkan seorang ibu berpesan kepada anaknya untuk rajin belajar agar dapat mempersiapkan diri dengan segala cabaran dan halangan pada masa depan. Dunia kini mengalami perubahan pesat yang memerlukan kepintaran intelek dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, setiap masyarakat perlu memandang tinggi sistem pendidikan dan sebaiknya memberi pendorongan kepada anak-anak muda agar mereka membuka mata bahawa pendidikan mampu menjadi pemangkin kepada kemajuan diri, keluarga dan negara secara holistik.
Selain itu, masyarakat yang berintelek dan berpendidikan tinggi mudah mencari pekerjaan dengan dibayar gaji yang setimpal. Pemikiran nasihat dari aspek negatifnya pula, pemikiran nasihat dikatakan negatif kerana nasihat yang disampaikan akan sia-sia jika tidak didengar dan diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya, di hati tua sesal mendatang mengingatkan waktu yang telah hilang. Maksudnya, nasihat seorang ibu yang tidak didengar menyebabkan anak-anak muda gagal dan lalai terhadap pendidikan, yang sebenarnya menjadi acuan penting dan untuk melahirkan generasi yang bijak pandai. Tindakan ini melahirkan satu penyesalan sekiranya mereka tidak membuka mata bahawa betapa pentingnya pendidikan kepada masa depan. Perasaan menyesal akan terus menghantui mereka sehingga ketua untuk mengenang kembali perbuatan mereka yang tidak mengambil peduli tentang pendidikan pada ketika itu. Ramai generasi muda tidak mendengar nasihat daripada ibu bapa dan mereka menganggap nasihat itu sebagai bebelan, sorry, maaf saya, mereka menganggap nasihat itu sebagai bebelan yang membuang masa. Namun, mereka akan merasakan kesusahan pada masa tua kelak dan mungkin hidup akan terjerat dengan kemiskinan kerana kemiskinan pendidikan sangat membawa kepada keruntuhan kehidupan. Pemikiran nasihat dari aspek interesting ataupun istimewanya ialah kerana nasihat boleh menjadi ejen perubahan yang hebat untuk tidak terus tenggelam dalam dunia lama tetapi bangkit mengikut arus pemodenan terkini. Contohnya, dengarlah anak, ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Bukti di atas jelas memaparkan nasihat seorang ibu yang tegas dalam pendidikan kepada anak-anak supaya mengambil berat terhadap pendidikan negara. Tahap pendidikan yang tinggi mampu mengubah status sosial keluarga dari yang miskin kepada kaya. Pendidikan sememangnya ejen perubahan yang signifikan kepada kehidupan masyarakat. Penting kepada setiap masyarakat untuk memandang tinggi pendidikan negara supaya pendidikan anak-anak muda setaraf dengan pendidikan negara luar dari segi keintelektualannya dan keberhasilan dalam menghasilkan pelbagai produk. Kini, setiap pekerjaan mementingkan kemahiran teknologi untuk mencipta sesuatu. Oleh itu, pendidikan boleh menjadi jalan terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan dapat mendapat permintaan tinggi daripada pasaran global. Pemikiran yang ketiga adalah pemikiran kemanusiaan. Pemikiran kemanusiaan dikatakan positif kerana kasih sayang seorang ibu yang tiada tandingannya tidak pernah jemu untuk memberi nasihat kepada anak agar tidak tenggelam dalam kesusahan. Contohnya, orang tua sudah berpesan dunia bagai lautan dalam oleh kerana kurang pedoman, ramailah insan yang telah karam. Bukti ini menegaskan bahawa sebagai ibu bapa yang mulia, mereka tidak akan membiarkan anaknya hanyut di bawah arus yang deras dengan kekosongan. Justru, kasih sayang ibu bapa sanggup memberi nasihat atau implikasi berkali-kali kepada anak mereka supaya tidak memandang pendidikan sebelah mata sahaja. Kekurangan pendidikan menjadikan anak-anak muda sering melakukan perbuatan jenayah yang menjerat diri sendiri. Mereka tidak berfikir secara rasional dahulu sebelum melakukan perbuatan jahat. Masyarakat haruslah melihat pendidikan sebagai perkara yang positif kerana melalui pendidikan, negara kita akan melahirkan ramai insan yang berintelektual dan beradab sopan serta menepis perbuatan yang tidak bermoral. Dunia tanpa pendidikan tidak akan maju dan aman damai. Seterusnya, pemikiran kemanusiaan dari aspek negatif pula ialah pemikiran kemanusiaan dikatakan negatif apabila kasih sayang atau kepedulian seorang ibu diabaikan. Anak mungkin akan terpesong ke jalan yang salah dan membawa kepada penyesalan suatu hari nanti. Contohnya, jangan mengambil jalan yang mudah. Jangan sekali mencuba dadah. Kalau terjerat sesal tak sudah. Sesetengah anak muda yang kurang kasih sayang
atau panduan daripada ibu bapa membolehkan mereka mengambil jalan pintas untuk menghadapi kehidupan yang sukar bagi mereka untuk bertahan. Kekerasan hidup membuatkan mereka tiada tujuan dan arah kehidupan untuk terus bertahan. Kekurangan pendidikan dan pendedahan menyebabkan mereka senang terjerat dalam pelbagai masalah seperti pengambilan dadah, pengambilan barang haram juga dapat menimbulkan masalah tetapi menukar persepsi atau pandangan masyarakat terhadap remaja pada masa kini. Di Malaysia, kadar peningkatan jenayah pengambilan dadah menunjukkan remaja pada masa kini tidak mengambil kesan negatif daripada perbuatan, malah mereka semakin terjerat dalam perkara tersebut. Pemikiran yang terakhir, pemikiran kemanusiaan dari aspek keistimewaannya. Pemikiran kemanusiaan dikatakan istimewa kerana kasih sayang dan panduan hidup yang diberi oleh ibu bapa boleh mengatasi tingkah laku anak remaja. Contohnya, hidupmu kini di masa remaja bagaikan permata amat berharga, jangan jatuh ke lemah hina, nanti menyesal tidak berguna. Teks ini menerangkan bahawa setiap kehidupan anak remaja sangat berharga bagaikan permata. Oleh itu, ibu bapa berperanan memberi panduan dan tunjuk ajar kepada anaknya supaya tidak terjerat dalam kehidupan yang merugikan. Justru memberi peringatan kepada mereka agar mengetahui kesan perbuatan yang salah. Dalam masyarakat hari ini, semakin ramai anak muda cenderung mengabaikan nasihat ibu bapa dan orang tua. Mereka beranggapan bahawa pengalaman dan pandangan sendiri lebih tepat daripada teguran orang lain. Akibatnya, ramai anak muda terjerat dalam keputusan yang merugikan diri seperti masalah disiplin, pembaziran masa dan keruntuhan nilai moral. Fenomena ini mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat moden di mana suara kebijaksanaan generasi terdahulu semakin dipinggirkan. Jadi, sekian itu sahaja perkongsian saya dari topik merumus pemikiran dalam syair Pesanan Ibu karya Zurina Hasan. Okey, kita sambung lagi dengan topik merumus pemikiran. Yang merumus pemikiran dalam Sajak Jiwa Hamba karya Usman Awang. Jadi pemikiran yang pertama yang saya pilih di sini adalah pemikiran kritikan sosial. Pemikiran kritikan sosial dikatakan positif kerana sajak ini berfungsi sebagai instrumen penyampaian untuk menyeru masyarakat keluar daripada belenggu perhambaan. Sajak ini memberi kritikan tajam kepada masyarakat pada zaman dahulu kerana tidak berani menyuarakan kebebasan hak sebagai manusia dan tidak mampu melawan penjajah pada masa itu. Buktinya, kalau hidup ingin merdeka tidak tercapai hanya berkata. Ke muka maju sekata, maju kita melemparkan jauh jiwa hamba. Teks ini menunjukkan masyarakat dahulu tidak berani bertindak melawan penjajah dan merampas kembali hak tanah Melayu. Rasa gentar, kurang keyakinan diri dan pemikiran bahawa kuasa penjajah terlalu kuat menyebabkan masyarakat tidak berani bangkit menentang. Justru mereka harus bangkit membuang gelaran jiwa hamba dalam hidup mereka. Kritikan ini mengingatkan kita bahawa kesedaran dan keberanian untuk menegakkan hak sendiri adalah penting kerana terlalu lama hidup dalam jiwa hamba akan melemahkan semangat kemerdekaan dan keupayaan masyarakat untuk mempertahankan diri.
seperti negatif. Pikiran kritikan sosial dikatakan negatif kerana menunjukkan sikap masyarakat yang hidup dalam kepasrahan dan ketiadaan keberanian untuk melakukan penindas. Masyarakat ini hanya kita sambung semula. Pemikiran kritikan sosial dikatakan negatif kerana menunjukkan sikap masyarakat yang hidup dalam kepasrahan dan ketiadaan keberanian untuk menentang penindas. Masyarakat ini hanya pasrah dengan keadaan hidup mereka maupun ditindas seperti binatang kerana mereka berjiwa hamba. Buktinya, selagi hidup berjiwa hamba pasti tetap terjajah abadi. Bukti ini jelas menunjukkan masyarakat dahulu ketakutan dalam kebangkitan menentang penjajah dan selagi mereka tidak bangkit, selagi itulah mereka diserang. Pengarang ini menyampaikan kritikan bahawa rakyat tanah Melayu tidak bangkit dan lemah sehingga mereka digelar sebagai jiwa hamba kerana hidup ingin berhambakan orang atasan. Pemikiran kritikan sosial dari aspek istimewanya ialah pengarang menggunakan gelaran jiwa hamba untuk menyindir masyarakat pada masa itu. Jiwa hamba digunakan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa mereka takut bangkit menentang penjajah dan terus-menerus hidup dalam kemiskinan serta menjadi hamba kepada orang luar. Buktinya, selagi hidup berjiwa hamba. Jelas naratif menggunakan gelaran jiwa hamba kepada masyarakat tanah Melayu kerana masih mahu hidup dalam kemiskinan, kepasrahan dan hidup di bawah pemerintahan orang lain. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran nasionalisme. Pemikiran nasionalisme dikatakan positif kerana menyeru masyarakat dahulu untuk bangkit dan mendapatkan kemerdekaan tanah air. Perasaan cinta yang mendalam kepada negara menyeru masyarakat untuk berdiri tegak melawan penjajah dan merampas kembali hak tanah air mereka. Buktinya, di atas robohan Kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka. Walaupun Kota Melaka hampir hancur akibat serangan bertubi-tubi dari penjajah, namun tidak menjadi penghalang untuk bangsa kita bangkit melawan dan mengambil kembali hak kita serta mendirikan negara impian kita sendiri. Sebagai generasi kini, kita perlulah mempertahankan negara tercinta dan menghargai jasa pejuang negara kita. Pemikiran nasionalisme dari aspek negatifnya pula, masyarakat pada ketika itu tiada perasaan cinta akan negara yang mendalam sehingga mereka terlalu pasrah dan dengan hidup dijajah. Buktinya, termenung seketika sunyi sejenak, kosong di jiwa tiada penghuni. Teks ini menonjolkan keadaan masyarakat yang sepi dan sunyi serta seolah-olah jiwa itu kosong, tiada apa-apa. Hati mereka kosong, kehilangan semangat untuk bangkit akibat kematian ibarat di hujung jari. Ini sama seperti masyarakat kini yang kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan kerana tiada sokongan
daripada keluarga untuk meneruskan hidup dan hanya hidup sendiri. Pemikiran nasionalisme dari aspek keistimewaannya pula, perasaan cinta yang mendalam kepada negara akan membangkitkan jiwa masyarakat untuk terus merdeka dan mengalahkan penjajah negara kita. Perasaan ini menjadi pemicu untuk mengalahkan penindas. Buktinya, kalau hidup ingin merdeka, tiada tercapai hanya berkata, "Kemuka, maju," sekata, maju kita melemparkan jauh jiwa hamba. Sekiranya ingin merdeka, buang perasaan jiwa hamba dan menolak diperbudak-budak, malah bangkit untuk mempertahankan tanah air serta berjuang habis-habisan untuk demi negara tercinta dan juga generasi yang akan datang. Pejuang kita untuk memberi kehidupan yang selesa kepada kita hari ini kerana tidak ingin kita merasa keperitan menjadi mangsa peperangan. Oleh itu, marilah kita menghargai jasa-jasa pejuang di negara kita. Pemikiran yang terakhir di sini ialah pemikiran kemanusiaan. Pemikiran kemanusiaan dikatakan positif kerana masyarakat bangkit untuk mendapatkan keinginan atas hak kemanusiaan yang perlu diberi sama rata kepada semua pihak maupun kaya ataupun miskin. Perasaan ingin kemerdekaan yang berkobar-kobar untuk memperjuangkan hak kemanusiaan agar tidak ditindas lagi. Buktinya, ingatkan kembali kata sakti dari bahang kesedaran berapi. Di atas robohan kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka. Walaupun tidak disebut dalam rangkap, namun kita tahu masyarakat dahulu ingin merdeka untuk mendapatkan hak kemanusiaan dan menegakkan keadilan. Sifat kemanusiaan rakyat Malaysia dapat dilihat dengan memperjuangkan nasib dan memberi sokongan moral maupun mental kepada rakyat Palestin untuk mendapatkan kemerdekaan. Pemikiran kemanusiaan dari aspek negatifnya ialah kerana sifat masyarakat yang tidak bekerjasama bangkit melawan penjajah dan terus dibelenggu sebagai hamba kepada orang luar. Buktinya, selagi hidup berjiwa hamba pasti tetap terjajah abadi. Memperlihatkan masyarakat dahulu takut dan pasrah untuk bekerjasama melawan penjajah. Kurang menegakkan sifat kemanusiaan menyebabkan ketidakpedulian terhadap nyawa orang lain. Pemimpin negara yang tidak berpuas hati dan tiada sifat kemanusiaan dalam dirinya akan sanggup melakukan peperangan dengan negara lain. Ramai rakyat yang tidak bersalah kehilangan nyawa dan keluarga akibat terkesan daripada sifat kebencian antara pemimpin tersebut. Pemikiran kemanusiaan dari aspek historistik ataupun keistimewaannya ialah kerana wujudnya sifat kemanusiaan dalam diri dan akan menyadarkan bahawa betapa berharganya nyawa setiap manusia. Keluar daripada penindasan dan kekejaman menunjukkan bahawa setiap manusia layak hidup dalam kebahagiaan dan berkecukupan.
Sajak jiwa hama mengamarkan pengarang membangkitkan jiwa semangat rakyat untuk menentang penjajah agar mendapatkan kembali hak negara, hak manusia, hak kebebasan, kebahagiaan dan sebagainya. Dengan penggubalan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia iaitu Suhakam, rakyat kita peka dan prihatin kepada hak kebebasan setiap manusia dan sentiasa menegakkan keadilan sekiranya ada rakyat yang ditindas, maupun rakyat Malaysia ataupun rakyat di luar negara. Jadi sekian itu sahaja daripada saya bagi merumus pemikiran topik pada kali ini. Hai, kita kembali lagi dalam merumus pemikiran. Kali ini saya merumus pemikiran dalam prosa Melayu tradisional iaitu cerita Si Tangang Anak Derhaka. Pemikiran yang pertama adalah pemikiran kemanusiaan. Pemikiran kemanusiaan dikatakan positif kerana menonjolkan sifat kasih sayang seorang ibu yang mendalam terhadap anaknya. Buktinya, semasa Si Tangang menyatakan hasratnya untuk berlayar, Ibu Tangang amat keberatan untuk melepaskan Si Tangang berlayar mengikut kapal nahkoda, namun dia terpaksa mengalah. Apabila Tangang menyatakan hasratnya itu, ibunya dengan berat hati kerana takut kehilangan anak sematawayangnya, akhirnya merelakan dan mendoakan kejayaan Tangang. Ini merupakan bentuk kasih sayang ibu yang mahu melihat anaknya berjaya dan bahagia meskipun terpaksa berpisah sementara atau mungkin selamanya. Dalam masyarakat Melayu tradisional, institusi keluarga sangat dihormati dan kasih sayang ibu adalah nilai fundamental yang tidak dapat dipertikaikan. Cerita ini menjadikan kasih sayang ibu sebagai gambaran kemanusiaan yang paling suci dan tidak bersyarat serta wajar dibalas dengan hormat. Pemikiran kemanusiaan dari aspek negatifnya, pemikiran kemanusiaan dikatakan negatif kerana ketiadaan rasa hormat dalam diri seseorang anak terhadap ibunya yang telah melahirkan dia. Buktinya, ketika ibunya yang tua dan miskin datang menghampiri kapalnya, Si Tangang secara terang-terangan tidak mengakui wanita itu sebagai ibunya. Dia bercakap seperti, "Siapakah orang tua ini? Ibu kanda?" "Oh tidak, kanda tidak mempunyai ibu bapa lagi. Dia bukan ibu kanda. Jangan benarkan pengemis ini naik ke kapal," herdik Si Tangang. Perkataan pengemis yang dilontarkan oleh Si Tangang kepada ibunya menunjukkan satu puncak dari ketiadaan rasa hormat terhadap syurganya iaitu ibunya. Dia menghina ibunya depan umum dan menafikan identiti wanita itu sebagai sosok yang melahirkan dan membesarkan dirinya. Dalam konteks masyarakat, tindakan mengusir atau tidak mengakui seorang ibu adalah pelanggaran yang sangat berat terhadap norma sosial, moral bahkan agama. Namun, terdapat banyak kes penderaan atau pengabaian terhadap ibu kerana malu mempunyai ibu yang sudah tua dan uzur. Pemikiran kemanusiaan dari aspek keistimewaannya pula ialah menonjolkan kasih sayang seorang ibu tanpa syarat. Buktinya, Ibu Tangang setiap hari menunggu kepulangan anaknya dan tetap mengakui Tangang sebagai anaknya walaupun dihina. Si Tangang menghina dan menghalau ibunya kerana malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Ibu Si Tangang adalah lambang kasih sayang tanpa syarat. Walaupun dihina di tempat umum, namun demikian ibunya tidak pernah merasa ingin membalas dendam tetapi mendoakan anaknya agar mengakui dia sebagai ibunya dan hanya menadah tangan kepada Tuhan kerana terlalu kecewa. Doanya bukan untuk membalas dendam tapi kerana kesedihan seorang ibu yang mendalam. Ini menonjolkan cinta sejati seorang ibu yang merupakan aspek kemanusiaan yang paling suci. Kemanusiaan
sejati lahir daripada kasih sayang ikhlas, bukan kepentingan diri. Kasih sayang ibu bapa tiada batas dan waktu walaupun anaknya melakukan kesalahan. Pemikiran ini menyampaikan kekuatan sebenar manusia bukan terletak pada kekayaan tetapi hati yang mampu menyayangi dan memahami insan manusia. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran kritikan sosial. Pemikiran kritikan sosial dikatakan positif kerana cerita ini berfungsi sebagai medium moral untuk menggalakkan masyarakat agar sentiasa menghormati orang tua dan sentiasa ingat kepada asal-usul walaupun sudah berjaya. Buktinya, pengarang mengkritik keras sikap si Tanggang yang angkuh setelah lonjakan material dalam kehidupannya dan sanggup menolak mengakui ibunya di depan umum kerana sudah uzur dan tua, dan menghalau wanita tersebut demi menjaga kesejahteraan namanya. Pada akhir cerita, si Tanggang disumpah menjadi batu kerana telah mendahaka kepada ibunya. Hukuman terakhir ini menggambarkan sifat naratif menyampaikan mesej bahawa darjat dan kekayaan tidak seharusnya menjadi sebab untuk seseorang memandang rendah kepada keluarganya yang miskin. Pemikiran ini memberi impak yang positif kerana menggambarkan kritikan yang bersifat membina. Masyarakat diajak untuk hormat dan bersyukur terhadap keluarga yang tidak pernah jemu menyokong, membantu dan membesarkan tanpa sebarang syarat. Pengarang juga mengingatkan kepada pembaca agar sentiasa ingat kepada keluarga walaupun sudah berjaya kelak. Pemikiran kritikan sosial dari aspek minusnya ataupun negatifnya, pemikiran kritikan sosial dikatakan negatif kerana cerita ini mengkritik sikap sombong, materialistik dan lupa akan asal-usul. Buktinya, setelah menjadi kaya, si Tanggang malu mengakui ibunya yang miskin dan daif itu. Dengan kesombongan dan kekuasaannya, dia sanggup menghalau ibunya depan orang ramai kerana pangkat dan darjat yang telah menguasai dirinya. Tindakan itu menggambarkan nilai sosial yang rosak. Manusia menjadi bongkak dan tidak menghormati orang tua apabila memiliki kekayaan. Perbuatan si Tanggang secara tidak langsung mengkritik golongan masyarakat kini yang memandang rendah orang miskin dan melupakan jasa keluarga setelah mencapai kejayaan. Ini mencerminkan masalah sosial seperti ketidakseimbangan darjat, penghinaan kepada golongan bawahan serta hilangnya nilai kemanusiaan akibat harta dan juga pangkat. Pemikiran kritikan sosial dari aspek istimewanya, pemikiran kritikan sosial dikatakan istimewa kerana pengarang menggunakan unsur keajaiban dan simbol sebagai mekanisme hukuman sumpahan menjadi batu. Buktinya, ibu Tanggang menadah kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhan Maha Esa untuk menunjukkan kepada anaknya bahawa dialah ibu kandungnya. Apabila doa ibu dikabulkan dan si Tanggang serta merta kapalnya menjadi batu. Kejadian luar biasa ini melambangkan keadilan Tuhan dan balasan terhadap kesalahan sosial manusia. Pengarang menggunakan hukuman menjadi batu kepada si Tanggang kerana perbuatan mendahaka kepada orang tua merupakan kesalahan yang amat besar. Seringkali kita melihat sikap si Tanggang ini masih diamalkan masyarakat. Masyarakat kini akibat terlalu taksub dengan harta duniawi sehingga mengorbankan orang tersayang. Pengarang juga memberi peringatan keras bahawa sumpahan menjadi batu sebagai satu simbol pendahakaan kepada ibu bapa yang suci dan juga mulia. Seterusnya kita beralih kepada pemikiran keagamaan. Pemikiran keagamaan dikatakan positif kerana setiap insan perlu mendekatkan diri dengan Tuhan atau penciptanya dan berdoa agar meminta kehidupan yang baik walaupun sedang dilanda masalah. Buktinya, ibu si Tanggang berdoa kepada Tuhan supaya memberi petunjuk kepada anaknya bahawa dialah ibu kandung si Tanggang sekaligus memberi pengajaran kepada Tanggang akibat pendahakaannya. Dalam cerita ini, ibu Tanggang berdoa kepada Tuhan kerana kecewaan yang mendalam apabila anaknya menafikan dia sebagai ibunya. Cerita ini menggambarkan seorang insan Tuhan menjalankan ibadahnya sebagai seorang umat manusia. Setiap manusia
perlu berdoa dan mendekatkan diri dengan Tuhan supaya nilai kerohanian mampu menguatkan iman agar tidak melakukan perbuatan yang bersilang dengan hukum agama. Pemikiran keagamaan dikatakan negatif kerana sifat mendahaka kepada ibu bapa merupakan salah satu larangan perintah Tuhan. Buktinya, si Tangang telah mendahaka kepada ibunya dengan menolak mengakui wanita itu sebagai ibunya dan menghalau ibunya daripada kapal si Tangang kerana malu akan penampilan ibunya itu. Pada akhirnya dia disumpah menjadi batu kerana mendahaka. Sifat ini mencerminkan pengajaran agama bahawa dosa dan kesalahan akan dibalas dengan setimpal. Sikap sombong dan angkuh boleh membawa kepada kemusnahan diri. Masyarakat diberi peringatan supaya tidak mendahaka kepada mana-mana pihak yang perlu dihormati agar tidak mendapat balasan pada dunia akhirat. Namun begitu, peringatan ini semakin dipandang enteng dan tidak diendahkan. Malah masyarakat banyak melanggar perintah Tuhan ini. Pemikiran keagamaan yang terakhir adalah dari aspek keistimewaan kerana kuasa doa seorang ibu dan pembalasan Tuhan yang dramatik dan simbolik. Buktinya, ibu Tanggang menadah tangan untuk berdoa kepada Tuhan akibat perbuatan si Tanggang dan dengan serta-merta Tuhan membalas tindakan si Tanggang dengan sumpahan menjadi batu. Simboli batu menunjukkan bahawa kekuasaan Tuhan dan gabungan doa ibu tidak dapat dinafikan apabila kedua-duanya direalisasikan menjadi kenyataan. Ini memperlihatkan bahawa masyarakat Melayu tradisional mengaitkan kebaikan dan kejahatan manusia dengan keadilan Tuhan dan percaya bahawa doa yang ikhlas boleh menegakkan kebenaran. Cerita ini memberikan kesedaran kepada remaja kini agar tidak melupakan ibu bapa, baik maupun buruk ibu bapa, susah maupun senang ibu bapa, tetapi tetap menerima mereka dan menjaga mereka seperti mereka membesarkan kita sehingga dewasa. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sila kalau merasa video ini dapat menarik perhatian dan juga untuk kegunaan pembelajaran, boleh subscribe, komen dan share kepada kawan-kawan sekalian ya. Terima kasih. Itu saja daripada saya.